بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan sebut tentang suratul Zalzalah. Surah Al-Zalzalah, tafsir bagi surah Al-Zalzalah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, surah ini ada khilaf di kalangan ulama. Namanya dulu ialah surah Al-Zalzalah. Zalzalah maknanya guncangan. Surah ini ada khilaf di kalangan ulama dari sudut surah ini diturunnya di mana dan bila. Biasanya ulama akan kata Makkiyah ataupun Madaniyah. Bagi surah ini ada sebahagian ulama kata surah ini Makkiyah, ada sebahagian ulama kata surah ini Madaniyah. Dan mereka yang kata surah ini Makkiyah, yakni surah yang diturunkan di Mekah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Yang kata ini Ibnu Mas'ud dan Jabir yang kata ini. Dan ada ulama yang kata surah ini Madaniyah, surah ini diturunkan di Madinah atau surah diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan apakah sebab turunnya surah ini? Apakah sebab surah ini diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana turunnya ayat, turunnya surah, dia melibatkan sebab dan peristiwa. Sebab tu dalam ilmu tafsir ni kita akan sebut sababun nuzul, sebab turun ayat. Maka ulama kita mengatakan sebab turun ayat ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab dia Fadailul Quran, dan juga disebut oleh Hakim dan disebut oleh Imam Ahmad. Apa dia disebut oleh ulama ini? Iaitu seorang lelaki, dia ada datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki ini dia kata aqri'ni suratan jami'ah, bacakan kepada saya wahai Rasulullah satu surah menghimpunkan semuanya di dalam itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqra idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sehingga ke akhir surah ini yang ada 8 ayat keseluruhannya. Maka lelaki ini bila dengar baginda sallallahu alaihi wasallam sebut surah Zalzalah ini, maka lelaki ini kata kepada Nabi, walladhi ba'athaka bil haqq la azidu 'alayha shay'an abadan wa la thumma adbara ar-rajul. Kata lelaki itu, demi Allah yang diri saya ini di bawah demi Allah yang mengutuskan saya dengan kebenaran, saya tidak akan tambah apa-apa di atas bacaan surah ini selama-lama. Maknanya hamba ni cukup dengan hak ni je lah, cukup dengan surah ni je lah hamba ni. Maka setelah itu lelaki ini beredar pergi tinggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, aflahar ruwaijilu, aflahar ruwaijilu, maka sangat beruntung lelaki tersebut. Kata baginda, lelaki tadi yang datang tanya Rasulullah, kalau macam itulah dia buat, dia baca betul-betul dan dia beramal dengan isi kandungan yang terkandung dalam surah ini. Kenapa? Kerana orang yang mengamalkan isi kandungan yang terkandung dalam surah ini, Nabi sifatkan orang ini aflaha, yakni dapat keuntungan di hari akhirat, dapat keberuntungan dan kemenangan
di hari akhirat, kerana surah ini jami'atul ma'ani, menghimpunkan makna-makna yang sangat penting di dalam surah ini. Jadi kalau orang tu dia beramal dengan surah ini, maka benarlah sabda Rasulullah, orang ni dapat keberuntungan, kejayaan di hari akhirat. Kalau kita tengok kepada ayat yang pertama daripada surah ini, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bergoncangnya bumi dengan goncangan yang kuat. Yakni apabila digerakkan bumi ini dengan pergerakan yang bersangatan kuat, maka ayat yang pertama ini menunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan bumi ini bergoncang. Jadi bila berlaku gempa bumi ini berlaku dengan ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga gunung ganam pun bergegar, bergoncang, sehingga bangunan pun bergoncang. Ini berlaku dengan ciptaan Allah. Dan bukit ni dia mengalami masa usianya, dia akan mengalami usia yang satu ketika nanti dia hancur. Bangunan macam yang kita ada sekarang ni, begitu juga menerusi, dia akan hancur nanti. Maknanya ayat ini nak cerita bumi yang kita duk tinggal ni, Allah tak jadikan dia kekal selama-lama. Bumi yang kita duk tinggal ni, kita takkan hidup di sini selama-lama. Dan sangat pelik orang yang hiaskan dunia yang dia bakal tinggal, dan dia tinggalkan rumah yang bakal dia diami. Hak di dunia ni dia hiaskan tiang-tiang yang dia bakal tinggal dunia ni. Dia duk hias, duk cara, duk ambil berat. Tapi tempat yang bakal dia tinggal nanti, dia tinggalkan. Jadi pelik sungguh manusia ini. Sebab itulah diriwayatkan oleh Sayyiduna Adam alaihi salatu wassalam. Sayyidina Adam, Nabi Adam dia kata yadu lil mauti wabnu lil kharaq. Sangat pelik manusia ini, dia membina untuk mati. Dia akan mati, tetapi dia bina untuk sesuatu yang bakal jadi tanah. Ini kata Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita ni dah setiap daripada kita tahu bahawa kita akan pergi ke sana, kita akan mati, dan dunia yang kita diami ini akan hilang, dia akan lenyap. Tapi kita tinggalkan kebaikan dan duduk dalam dosa. Pelik sungguh, dia kata ulama. Sebab itulah Nabi Adam dia kata kuburuna tubna wa nahnu ma tubna. Dia kata kubur kita sedang dibina, tapi kita belum lagi bertaubat daripada dosa. Ya laitana tubna min qabli an tubna. Dan alangkah baiknya kita bertaubat lebih dulu sebelum dibina kubur tersebut bagi kita. Ini bahasa Arab ni disusun dengan bahasa yang cantik. Cuma terjemahan tu dia tak comel. Cuma itulah maknanya. Maknanya kita ni duk hilai, duk gembira, duk ketawa. Sedangkan sekarang ini dijahit kita punya pakaian kain kafan kita. Kan? Sekarang ini kita sedang gembira. Padahal sekarang ini digali lubang bagi kubur kita. Alangkah baiknya kalau kita sempat buat taubat sebelum kita mati. Orang yang buat taubat sebelum dia mati, maka kata ulama diampunkan segala dosanya dan dia dimasukkan dalam syurga tanpa hisab di hari akhirat. Man taba, orang yang buat taubat, seperti mana dia tidak pernah melakukan dosa. Orang yang bertaubat daripada dosanya, maka seperti orang yang tidak ada baginya dosa. Subhanallah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam
hidupnya hampir 1000 tahun, ada sebut 1700 tahun. Nabi Adam alaihi salatu wassalam masa dia nak meninggal dunia di atas silam dia, orang tanya, apa pendapat tuan tentang dunia ini yang tuan tinggal lama ni? Dia kata, ka'anni fi baitin lahu baban. Saya duduk di dunia ni macam duduk dalam satu rumah yang ada 2 pintu. Macam saya duduk di satu rumah yang ada 2 pintu, saya masuk ke pintu ni, kemudian saya keluar ke pintu satu lagi. Ini hakikat dunia yang kita tinggal ni. Ini tempat yang kita beli rumah kita di sini, kita beli sofa kita di sini, kita beli kereta kita di sini. Tempat ini, kata Imam Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang hidup begitu lama umurnya, dia kata hidup ni bagaikan rumah yang kita diami, ada baginya 2 pintu. Kita masuk ke pintu ini, kita keluar ke pintu satu lagi. Ini rumah ini macam R&R, tempat persinggahan, wakaf. Kita singgah di situ, kemudian kita tinggalkannya. Itulah hakikat dunia. Maka orang yang hebat, dia akan ambil apa yang penting-penting sahaja di dunia ni. Kalau di dunia ni, dia akan ambil benda yang penting-penting sahaja untuk hajat dalam perjalanan dia. Bukan dia jadikan tempat ini kediamannya. Dunia ini tempat binasa. Maka Al-Muqatil, salah seorang daripada ulama tafsir, dia kata apa? Dia kata ayat pertama ini maknanya apa? Tatanazzalu min shiddati sauti Israfil. Makna ayat ini, bila bergoncangnya bumi, ini bergoncangnya bumi disebabkan bunyi suara yang telah ditiup oleh Israfil daripada sangkakala. Sangkakala ni ada 2. Ada sangkakala pertama, ada sangkakala yang kedua. Yang ditugaskan tiup sangkakala ini Nabi malaikat Israfil alaihi salatu wassalam, satu malaikat yang sangat besar, lebih besar daripada Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau Jibril alaihi salatu wassalam ada 600 sayap, Nabi pada malam melihat Jibril sehingga Nabi pingsan. Nabi hanya lihat 2 sayap yang dibuka oleh Jibril yang telah menutup timur dan barat. Tapi bagi Jibril ini ada 600 sayap. Dan Nabi bila dia sedar, kenapa menangis? Kenapa dia pingsan? Kata Nabi, saya tak sangka ada makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan sebesar kamu, wahai Jibril. Kata Jibril, saya ada ikhwan, saudara saya Israfil. Dia ada 600 sayap. Satu sayapnya adalah sama dengan 600 sayap saya. Ini Israfil alaihi salatu wassalam, antara malaikat yang besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ditugaskan Israfil ini untuk tiup sangkakala. Ada sangkakala pertama, ada sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama ni akan mematikan sekalian yang ada di bumi di kalangan orang kafir dan sekalian yang ada di langit. Maka tuan-tuan, orang mukmin di mana? Orang mukmin dia dah mati sebelum itu lagi lah. Bila mana disebut dalam hadis, diutuskan ar-rihut thayyibah, angin yang baik, maka dia masuk dalam setiap orang mukminin. Maka setiap daripada orang mukminin mati pada ketika itu. Yang kekal di dunia, yang ada ketika itu hanya orang kafir. Maka kiamat itu berlaku ke atas orang kafir. Maka ketika mereka nak letakkan suapan makanan, buka kedai, tiba-tiba datangnya kiamat, Israfil dia tiup sangkakala, maka hancur semua perkara yang ada di atas muka bumi ini. Dan disebabkan kuatnya goncangan tersebut, dan tidak ada yang ada di atas permukaan bumi ini, sama ada bukit bukau, gunung ganang, binaan, pokok-pokok, semuanya bergerak-bergerak, semuanya bergoyang-bergoyang, bergoncang-goncang, dan keluar daripadanya segala isi bumi. Ini tuan-tuan yang disebut oleh Al-Muqatil. Jadi
pada masa berlaku goncangan ini dia ada khilaf di kalangan ulama sebenarnya. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Berlaku bila? Goncangan ni ada setengah ulama kata dia berlaku di dunia, dan ada setengah ulama kata tak berlaku di hari kiamat. Jadi ini ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata berlaku di dunia. Maka bagi pendapat yang kata berlaku di dunia, maka itu sudah tentu antara tanda-tanda berlakunya kiamat. Dan ini adalah pendapat majoriti, kerana di antara tanda-tanda kiamat ialah bumi ini dia akan bergoncang, dia akan bergegar. Dan Allah Ta'ala memang menjadikan gunung ganang ini ada yang menjaganya, iaitu malaikat, malakul jabal. Di sana ada malaikat yang menjaganya, dan Allah perintahkan malaikat ini yang goncangkan bumi ini. Maka berlaku gempa bumi, dan seterusnya berlaku khasaf. Khasaf ini tuan-tuan yang kita sebut sebagai rekahan tanah. Setelah berlakunya gempa bumi, tanah itu merekah, dan apa sahaja yang ada di atas tanah ditelan. Apa je? Orang ditelan oleh tanah, lembu kambing ditelan oleh tanah, ada bangunan maka ditelan oleh tanah, rumah ditelan oleh tanah. Apa yang ada di atas permukaan bumi ditelan oleh tanah. Ini dipanggil khasaf. Dan ini berlaku, ini adalah tanda-tanda kiamat. So dia berlaku ada dua. Pada tanda-tanda kecil berlaku, tapi dengan skala yang kecil, dia ambil kawasan yang kecil. Tetapi di tanda-tanda besar berlaku 3 rekahan tanah yang disebut dalam hadis. Satu rekahan besar berskala besar berlaku di timur. Barangkali satu negara tenggelam disebabkan rekahan tanah ini, sebab dia besar. Ini berlaku di di timur satu, berlaku di barat satu lagi berlaku di Jaziratul Arabiyah, di kepulauan Arab satu lagi. Maka 3 ni disebut dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan sebagainya. Maka ini pasti akan berlaku. Tak berlaku sekarang iya, tapi kita percaya, orang mukmin ini percaya dengan perkabaran yang ia fakta daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga gempa bumi ini berlaku serentak ke waktu yang bagaimana? Kata ulama, dia berlaku secara serentak di 3 tempat ni, di timur, barat dan juga di kepulauan Arab. Dan ada ulama kata tak, bukan secara serentak, tapi dekat-dekat berlaku. Waktu tu dekat-dekat. Jadi ini tuan-tuan, ada sebahagian ulama kata bahawa goncangan pada bumi ini berlaku di dunia, dan pada pendapat yang kata macam ini, maka mereka mengkategorikan ini sebagai tanda-tanda kiamat. Dan inilah pendapat majoriti ulama. Dan ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa goncangan ini bukan berlaku di dunia, berlaku di hari akhirat, di mana bumi pada ketika itu memuntahkan segala yang isi yang terkandung di dalamnya. Apakah isi yang terkandung dalam perut bumi? Orang-orang yang mati pakat keluar daripada perut bumi, dan juga perbendaharaan harta daripada emas dan perak keluar daripada bumi. Baik, masa tu orang nak lagi tak emas dan perak di hari kiamat? Dah tak laku lagi dah. Orang dah tak nak lagi dah emas dan perak ni di hari kiamat nanti. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang kedua, dan secara tepatnya ialah ada pendapat Kharijah bin Zaid bin Thabit Al-Ansari. Ini pendapat lelaki ini, dan dia adalah salah seorang daripada fuqaha yang 7 daripada Ahlul Madinah. Kemudian ayat kedua, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, dan bumi memuntahkan apa yang terkandung di dalam perut bumi.
maka daripada emas, daripada perak, daripada orang-orang yang mati, maka pakat keluar daripada perut bumi. Jadi masa tu kata ulama, orang kalau keluar pun daripada dari apa tu, waktu ni kalau nampak emas pun, nampak perak pun, orang sudah tak berhajat kepadanya. Orang yang masa itu manusia, mereka mahukan keselamatan di hari kiamat. Mereka mahukan keselamatan bagi diri mereka sendiri. Wa qala al-insanu ma laha, dan berkata manusia, apa dah jadi pada bumi ini? Baik, manusia di sini siapa? Menjadi perbahasan para ulama tentang siapakah yang dimaksudkan oleh manusia di sini. Orang kafir ke orang mukmin? Maka ada sebahagian pendapat, satu pendapat kata, oh itu adalah kata nama am. Maka manusia di situ merangkumi, tak kisahlah dia mukmin ataupun dia orang kafir. Setiap daripada mukmin pada ketika ini, maka mereka kata, apa dah jadi dengan bumi ini? Bila bumi ini bergoncang, maka orang kafir akan kata, apa dah jadi pada bumi ini? Dan orang mukmin juga kata, apa dah jadi pada bumi ini? Malaha, apa dah jadi pada bumi ini? Dan ini satu pendapat, tuan-tuan. Ini satu pendapat. Dan ada pendapat yang kedua di kalangan ulama, dia kata insan, manusia di dalam ayat yang kedua, yang ketiga ini dimaksudkan dengannya ialah orang kafir. Yakni orang kafir di hari kiamat, setelah mereka ditiup sangkakala yang kedua. Apabila ditiup sangkakala yang kedua ke atas orang kafir, ya, bila ditiup orang kafir sahaja, ini berlaku kepada orang kafir sahaja. Apabila ditiup sangkakala yang pertama, orang kafir pada ketika itu yang belum mati, sebab orang mukmin dia dah mati sebelum itu, tinggal orang kafir je di permukaan bumi ini, maka orang kafir dia kata, malaha, apa dah jadi dengan bumi ini, nak hancur dah ke? Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini tidak berlaku kepada orang, pada pendapat yang kedua tak berlaku kepada orang mukmin, kerana orang mukmin mereka memang beriman dengan berlakunya kiamat, maka mereka tidak mempersoalkan tentang perkara ini. Jadi ini satu pendapat. Adapun orang kafir dia menentang, mereka menolak akan berlakunya hari kiamat. Mereka tidak percaya. Sebab itulah bila datang perkara ini, maka mereka kata, malaha, apa dah jadi pada bumi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat, bumi akan mengkhabarkan beritanya. Apa dia tu? Jadi ulama ayat yang keempat ini memberi makna kepada kita di hari kiamat nanti, bumi yang didiami ini dia akan mengkhabarkan apa sahaja yang berlaku di atasnya daripada perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Dulu si fulan dulu pernah buat pahala di sini. Inilah kaki masjid yang dulu ada ni, dialah. Bumi bersaksi kepada Allah, inilah lelaki yang saleh. Saya punya tempat, dia selalu ada. Dia duduk ada, dia tak pergi tempat lain. Kalau dia ni pukul 6 petang, dia dah duduk ada dekat masjid. Malam dia duduk ada dekat masjid. Dia yang duduk jaga, dia yang pertahankan nama tu institusi ni, Ustaz. Ya. Jadi bumi ini dia akan bersaksi baginya. Dan boleh jadi bumi bersaksi ke atasnya. Bersaksi ke atasnya maknanya dia ni kaki maksiat lah. Dia kata, ni punya lelaki, dia pergi ke tempat sekian-sekian, dia buat dosa di sini. Dia datang ke tempat ini, dia buat dosa di sini. Dia datang ke sini, dia dah buat dosa di sini. Ini dia lelakinya.
maka dia akan bersaksi ke atas orang tersebut, yakni Allah menjadikan bumi ini ia berkata-kata dengan perkataan yang fasih di hari kiamat. Allah jadikan bumi ini boleh berkata-kata dan bumi berkata dengan apa yang diperbuat di atasnya daripada kebaikan atau kejahatan. Adapun orang mukminun, orang yang beriman, orang yang bertakwa, bumi tidak akan persaksikan kepada mereka, melainkan dipersaksikan dengan kebaikan. Oh, ni tok leban ni. Ini orang saleh, ini orang bertakwa. Orang ini dia buat baik dengan ayah dia. Di sini dia pernah buat sekian-sekian. Dia yang bawa mak dia pergi Mekah. Dia yang sedekah lelaki itu di rumah anak yatim. Dia ini yang datang hadir majlis ilmu. Dia lah yang hiasi majlis ilmu. Orang inilah yang dia sekian-sekian buat pahala. Jadi bumi akan saksikan kebenaran dan kebaikan yang dia telah buat. Adapun dosa-dosa kecil, disebabkan dia tak buat dosa-dosa besar, maka lelaki ini delete. Apa bahasa kita? Dihapuskan, dipadamkan dosa-dosa kecilnya kerana dia tinggalkan dosa-dosa besar. Ini rahmat Allah, tuan-tuan. Orang yang dia bukan nabi kan, orang yang bukan wali, dia mungkin jatuh dalam dosa. Bila dia buat dosa, dia tinggalkan dosa besar, tapi dia ada jatuh dalam dosa-dosa kecil. Orang ini antara rahmat Allah, disebabkan dia tak buat dosa-dosa besar, Allah ampunkan dosa-dosa kecil. Allahu Akbar. Ini antara rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun orang kafir, bumi ini akan bersaksi ke atasnya dengan kemaksiatan yang pernah dia buat, dengan kekufuran yang pernah dia buat, dengan penderhakaan yang pernah dia buat. Di hari kiamat dia tidak bawa apa-apa kebaikan. Di hari kiamat satu kebaikan pun dia takkan bawa. Orang kafir, Allah Ta'ala balas segala kebaikan yang dia telah buat di dunia ini. Orang kafir di atas dunia ini, kalau katakan sebelum dia mati dia ada tolong kucing, dia ada bantu orang miskin, dia ada tolong ibu dan ayah dia, Allah Ta'ala beri nikmat di dunia ini untuk dia dapat balasan terus. Dia boleh makan, dia boleh minum, dia boleh hidup udara yang Allah Ta'ala jadikan. Jadi Allah Ta'ala balaskan jasa itu, apa yang mereka buat di dunia ini. Adapun di hari akhirat, dia bawa tak amalan saleh, tak ada satu pun daripada amalan saleh yang valid untuk mereka. Maka orang kafir dia tak hanya bawa dosanya, hatta apabila sampai ke tempat timbangan yang hanya boleh diletakkan pada timbangan itu hanyalah amalan-amalan yang jahat yang dia buat, amalan dosa, amalan kufur, yang di situ diletakkan pada tapak kebaikan, tak dapat diletakkan apa-apa padanya, kerana dia tidak bawa apa-apa kebaikan di hari akhirat walaupun satu. Gitu. Dan hari itu jadilah hari fadhihatun azimah, jadilah hari pembongkaran yang teramat besar. Hari itu, tuan-tuan, orang malu dengan malu yang teramat-amat. Kalau di dunia ni malu, walaupun sekarang ni ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, tapi still juga tak setiap orang tahu tentang apa yang orang tu buat. Bayangkan di hari kiamat, orang yang paling dia malu, anbiya. Dulu kita buat sekian-sekian, dibongkarkan yang kita buat ini depan para anbiya. Allahu Akbar. Macam mana rasa malu kita? Tak terhingga di depan sekalian para awliya apa yang kita buat ini. Kita malu sangat dengan para anbiya dan awliya, orang salihun. Di depan mereka disebut apa yang kita buat. Kan di depan orang yang ikut kita ditunjukkan kepada orang yang sangat kita malu, sehingga tidak ada satu pembongkaran melainkan pembongkaran yang dahsyat di hari kiamat. Adapun usatul muslimin, orang-orang pendosa dari kalangan orang muslimin,
maka nanti di hari kiamat terbahagi kepada dua. Sebahagian daripada mereka ini sebahagian daripada mereka bumi akan bersaksi kepada mereka dengan amalan kebaikan yang mereka buat, dan bumi juga akan bersaksi bahawa dia telah buat kejahatan di bumi. Dia kata ni orang sejik pun pergi, disko pun pergi, misal macam tu. Dia buat dua-dua, yang baik pun dia buat, yang jahat pun dia buat. Bumi sebut dua-dua. Dan sebahagian daripada golongan yang sama. Jadi orang mukmin yang pendosa ni terbahagi kepada dua. Yang kedua apa? Sebahagian yang kedua ni Allah Ta'ala menutup keaiban mereka. Allah tutup keaiban mereka, maka bumi tidak akan bersaksi kepada mereka di atas apa yang mereka buat di dunia ini, melainkan dengan kebaikan sahaja. Subhanallah. Ini tuan-tuan, kalau seseorang itu dia dapat tutupan daripada Allah nanti, kalau ditutup aib kita nanti di hari kiamat, oh, ini sebesar-besar rahmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita ni di antara golongan yang ditutup keaiban kita, kerana kita ni apa yang kita duk buat ni banyak aib. Sebab itulah Imam Syafi'i dia kata, bagi orang yang suka cari aib orang, dia kata kalau kamu ada mata tengok aib orang, di sana ada mata-mata yang melihat aib kamu. Di sana kalau kita pandai lihat aib orang, maka di sana ada ramai lagi mata-mata yang boleh evaluate aib-aib yang ada pada kita. Yang kita banyak aib yang ada pada diri kita. Subhanallah. Maka bumi ini dia akan menceritakan apa yang diperbuat di atas bumi ini, sama ada kebaikan atau kejahatan. Ini yang kita panggil akhbarul ardh, berita bumi. So ada namanya berita bumi. Bumi mengkhabarkan beritanya. Ini yang disebut dalam Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menceritakan perkabaran bumi. Diriwayatkan dalam hadis Rasulullah, diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, Ahmad dan Hakim dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma akhbaraha, tahu tak kamu apakah berita bumi itu? Maka sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaruha an tashhada ala kulli 'abdin wa amatin bima 'amila ala dhahriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita bumi itu ialah bumi akan bersaksi ke atas setiap hamba lelaki dan perempuan. Maknanya tak kisah orang tu lelaki dan orang perempuan juga kena dengan apa yang telah dia perbuat di atas permukaan bumi ini. Taqulu amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Maka kata Nabi, bumi akan kata nanti di hari kiamat, ini lelaki, ini orang, dia buat sekian-sekian daripada dosa, dia buat sekian-sekian daripada kebaikan, dan dia buat itu pada hari sekian-sekian, dia buat ini pada hari sekian-sekian di tempat sekian-sekian. Subhanallah. Maka bumi akan mengkhabarkan beritanya. Ini dahsyat, ini kita panggil kedahsyatan yang berlaku pada ketika itu. Subhanallah. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, disebut bi anna rabbaka awhalaha, ayat yang kelima, bahawa bumi akan mengkhabarkan apa? Sesungguhnya Tuhan kamu telah mengilhamkan kepada bumi. Maknanya Allah Ta'ala telah ilhamkan kepada bumi bahawa bumi khabarkan sekian-sekian daripada yang dibuat oleh hamba di permukaan bumi ini. Maka bumi mengkhabarkan apa yang manusia buat di permukaan ini daripada kebaikan dan kejahatan. Jadi bumi ini
ia dengan wahyu Allah, dengan dengan ilham daripada Allah, dia mengkhabarkan apa sahaja yang berlaku di permukaan bumi ini. Allahu akbar. Subhanallah. Ini adalah tentang perkabaran bumi. Kemudian Allah tabaraka wa taala menyebut di dalam ayat yang ke-6, Allah taala berfirman, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari tersebut, yakni hari kiamat, pada hari tersebut manusia berselierakan. Yasdurun nasu ashtatan, yakni manusia keluar berselierakan. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amalan-amalan mereka. Yakni di hari kiamat, tuan-tuan, manusia akan keluar daripada tempat untuk dihisap dalam keadaan mereka berselerakkan. Ada sebahagian mereka pergi ke sebelah kanan, ke arah kanan, maka mereka masuk dalam syurga. Sebahagian daripada mereka setelah dihisap berselerak habis. Sebahagiannya pergi ke bahagian kanan, maka mereka masuk dalam syurga. Manakala ahli kufur, orang yang kufur, yakni orang kafir asli, orang yang murtad. Nah, ini dia dulu muslim, kemudian dia murtad, dia mati di atas kemurtadan. Dan satu lagi munafik dalam i'tiqad. Munafik dalam i'tiqad ini, dia ada dua munafik, tuan-tuan. Munafik ni ada dua. Ada munafik amalan, ada munafik i'tiqad. Munafik amalan ini muslim mudhnib, orang muslim yang pendosa. Adapun munafik i'tiqad ini kafir dia. Kenapa? Kerana munafik i'tiqad ni maknanya dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, dia menzahirkan Islam. Dia mungkin salat di belakang imam, dia mungkin membacakan Al-Quran, tapi dia ini kufur kepada agama ini. Dia mencaci Allah, mencaci Rasulullah, mencaci Anbiya, menghina agama Islam. Ini munafik. Munafik i'tiqad ini dibawa neraka yang paling bawah. Jadi yang macam ini, tuan-tuan, munafik i'tiqad. Adapun kalau dia ini muslim mudhnib, muslim pendosa, ini macam apa? Macam orang yang berjanji dia tak tepat janji. Itu muslim yang pendosa. Dia kalau diberi amanah dia khianat. Itu muslim pendosa. Dia kalau berbalah dia melampaui batasan. Ini dipanggil muslim mudhnib, muslim pendosa. Dia tidak kafir. Adapun yang kafir ini kafir asli, orang murtad dan juga munafik i'tiqad, maka mereka ini setelah hisab mereka akan berselerakkan di sebelah bahagian kiri menuju ke neraka. Menuju ke neraka mereka ini. Subhanallah. Dan pada ketika itu ada dua malaikat yang tunggu. Dua malaikat yang tunggu, satunya nama Sa'iq, satu lagi nama Syahid. Dua malaikat ini dia tunggu bila seseorang tu dia keluar daripada kubur. Bila manusia keluar daripada kubur, akan ada dua malaikat yang tunggu. Satu namanya Sa'iq, satu lagi namanya Syahid. Dua malaikat. Dan dua malaikat ini dia akan bawa hamba ini ke tempat dihisap. Tempat hisap itu, dan ia adalah di negara Syam pada hari ini. Negara macam Jordan, Lebanon, Syria dan Palestin. Nanti tempat ini bila hancur, di sini akan berlaku di situ ardul mubaddalah, diganti bumi yang lain. Bumi gantian itu namanya ardul mubaddalah. Disitulah dihisapnya manusia. Cuma bila dia jadi ardul mubaddalah, dia jadi lebih luas daripada negara Syam yang ada hari ini. Kerana manusia mati sejak daripada Adam hingga ke hari kiamat ramai.
maka memuatkan mereka tempat ini bila berlaku kiamat, tempat ini jadi besar. Lokasinya di Syam, jadi besar, saiznya jadi besar, dan dia tidak ada lagi tanah tinggi, tak ada tanah rendah. Maknanya tak ada bukit dan tak ada lembah. Dia seperti kata ulama kulit yang ditegang rata tanpa ada tanah tinggi dan tanah rendah. Dan kata ulama warnanya seperti fiddah, seperti silver. Kata ulama ini dia panggil ardul mubaddalah, dan di atas ini manusia itu dihisab. Jadi orang yang dia ahli syurga dia duduk di sebelah kanan, manakala ahli neraka duduk di sebelah kiri. Dan manusia pada ketika itu mereka berpecah di antara satu dengan yang lain. Liyurau a'malahum, untuk mereka tengok apakah balasan di atas amalan mereka. Maka manusia di hari kiamat akan ambil buku catatan amalan mereka yang dicatat oleh Raqib dan Atid. Maka orang yang ahli syurga ambil buku amalan mereka dengan tangan kanan. Ahli neraka mereka ambil buku catatan mereka ini dengan tangan kiri daripada belah belakang. Dahlah dengan tangan kiri, tapi daripada belah belakang. Di sinilah apa yang Allah Ta'ala bagi modal ketika ini, memberi manfaat. Ni yang kita duduk sini 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun di dunia ni, ini menentukan apa yang kita tuai nanti. Kalau kamu tanam kebaikan di sini, kamu tuai kebaikan di sana. Kalau kamu tanam kejahatan di sini, maka kamu tuai kejahatan di sana. Subhanallah. Maka dunia ini mazra'atun lil akhirah. Dunia ini satu tempat tanaman bagi hari akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya di sini orang yang beramal walaupun amalannya sesaiz sebesar zarrah, tapi itu kebaikan, maka dikira tuan-tuan. Dan orang yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarrah, yarahu, maka juga dikira di hari kiamat. Dikira pada hari kiamat. Maknanya orang yang melakukan amalan yang saleh di dunia ini, maka dia tengok apa diakah ganjaran yang dia akan dapat nanti di hari akhirat. Dan orang yang melakukan kejahatan di dunia ini walaupun satu zarrah, dia juga akan tengok balasan yang Allah Ta'ala sediakan baginya di hari akhirat nanti. Subhanallah. Sebab itulah Sayyiduna Ali bin Abi Talib dia kata irtahalatid dunya fahiya mudbirah. Telah irtahalatid dunya fahiya mudbirah. Dunia ni pergi meninggalkan kita, dia membelakangi kita. Dunia ni pergi meninggalkan kita. Wartalahatil akhiratu wa hiya muqbilah. Manakala hari akhirat itu datang mengejar kita, menerkam kita. Macam mana nak lari pun dengan mati-mati juga. Dunia ni macam mana dikejarnya akan tinggalkan kita. Dunia ini yang mati ni bagaimana nak lari pun daripadanya, dia senang tiasa mengejar kita. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kamu anak-anak akhirat, yakni orang yang menuntut hari akhirat, yang orang yang kita kata saudagar hari akhirat, cari untung hari akhirat. Bila dia buat benda, dia nak tengok untung dia di hari akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kamu jadi macam penuntut-penuntut dunia.
Yang tuntut dunia ini macam anjing, dia tuntut dunia. Subhanallah. Maka kalau dia tuntut dunia, dunia tidak akan dapat. Dunia tak akan dapat. Macam bayang-bayang lah. Bayang ni kalau kita kejar tak akan dapat. Kalau kita lari daripadanya, maka bayang tu kejar kita. Dunia macam tu. Kalau kamu kejar dia, bila dapat dia, kamu nak lagi. Bila kamu dapat wildfire, nak wildfire nombor 2. Bila dapat beli tanah sini, nak beli tanah so lagi. Dunia tak habis. Bila masuk dalam tanah, baru kita tahu nilai dia. Maka kata Sayyiduna Ali radhiyallahu an, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kamu ini orang yang menuntut hari akhirat. Al-yawma al-amalu wala hisaba wa ghadan al-hisabu wala amala. Hari ini hari nak beramal, bukan hari nak dihitung. Ada tak orang dihitung amalannya di dunia ini? Tidak. Hari yang kita ada sekarang ni, hari untuk beramal. Dan hari esok, hari untuk dihitung amalan kita, diaudit amalan kita di hari akhirat. Tidak ada lagi hari untuk kita beramal, tak ada lagi. Maka tuan-tuan, hari yang ada sekarang ni, inilah peluang yang kita ada sekarang ni. Maka apa yang kita boleh buat di dunia ini, dengan kebaikan jangan kita tinggalkan. Gunakan waktu yang ada ni, kita buat kebaikan. Dengan ada, kalau kita ada jatuh dalam dosa, kita buat taubat, senantiasa melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita telah sebut daripada tafsir surah Al-Zalzalah ini sampai ayat yang ke-8. Sampai di sini aqulu qawli hadza, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.